Nampak misai tu je. Nampak misai. Ha? Al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Pertama, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini dalam PKPB. PKPB ingatkan tak ada dah. Sekolah orang panggil SOP PKPB ni kena ketat sikit kan. Lepas tu Cikgu Zul hantar mesej dia ada juga. Kan tak boleh rehat malam ni cik wah. Teruk sangat tu. Kami bekerja lagi Cik Wan, Cik Man. Tapi mulai besok dah kerja pejabat lagi. Mulai besok kerja dari rumah lah. Kerja dari rumah. Dia tak nak kata. Okey tuan-tuan, malam ni kita nak sambung sembang-sembang, cakap-cakap hadis yang ke-26 dari hadis penawar hati, susunan tuan guru kita Ustaz Fahmi Zamzam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada ilmunya insya-Allah. Dan dengar-dengar cerita dia tak kuat sihat sekarang ni, kita doakan semoga Allah SWT memberikan kesihatan yang baik kepada Tuan Guru Ustaz Fahmi Zamzam insya-Allah. Hadis yang ke-26 malam ni tuan-tuan, tajuknya pun tajuk yang sering kita selalu kita dengar, yang sering kita dengar. Kenapa hati menjadi keras? Kebetulan tajuk ataupun buku kita ni hadis penawar hati. Jadi ada malam pula kenapa hati menjadi keras. Banyak faktor lah tuan-tuan hati seseorang itu menjadi keras. Ada pandangan ulama yang menyebutkan antaranya pengarang kitab Hadiyun Nabawi fi Raqaiq, petunjuk Nabawi ataupun petunjuk Nabawi, dia kata hati dia membahagikan hati itu kepada beberapa bahagian. Hati kita lah, hati manusia, hati di kalangan manusia, khususnya manusia Islam kita ini, dia bahagikan kepada beberapa bahagian. Satu, dia kata ada hati yang sejahtera, qalbun salim. Hati yang sejahtera itu dia kata adalah hati yang sentiasa memilih kebaikan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang memilih kebaikan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tentulah kita minta hati kita ni tuan-tuan, hati yang kecenderungan kepada kebaikan itu melebihi daripada kecenderungan ke arah kejahatan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Artinya nak kata hati kita ni, bila kita hati yang sejahtera, hati yang tak fikir jahat langsung tu, kita sebagai manusia ni, kita ada juga nafsu. Nafsu no. Bawa kereta kadang-kadang pungih ke. Kan bawa kereta kadang-kadang tak kira lah tuan-tuan, kita di masa-masa tertentu kadang-kadang kita kalah dengan nafsu itu. Jadi kata pengarang kitab Petunjuk Nabawi bagi hati itu, hati yang sejahtera adalah hati yang sentiasa memilih kebaikan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita tentulah. Dan yang kedua, dia kata ada hati manusia ni hati yang sakit. Hati yang sakit. Alhamdulillah, hati yang sakit masih lagi boleh diubati. Hati yang sakit, hati yang keras, yang hati yang banyak melakukan kecenderungannya, melakukan kejahatan dan kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sakit. Kan dia kata, kalau nak tengok contoh hati yang sakit itu, antaranya orang yang dia tidak merasa risau dan bimbang dengan tak kala meninggalkan sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah wajib, yang Allah suruh buat tu, dia tak buat, dia tak rasa apa-apa. Dia tak rasa apa-apa. Itu tanda hati yang keras. Dan hati yang ketiga dia kata adalah hati yang mati. Hati yang mati ni dia nak kena operation kan, supaya hati itu dihidupkan. Tapi nak hidup hati yang mati itu, Allahu Akbar, teruk tuan-tuan, memerlukan kepada daya usaha yang sangat kuat. Tapi masalahnya tuan-tuan, orang yang hati mati itu dia lupa, ataupun dia kadang-kadang dia tak tahu kata hatinya mati. Jadi kita malam ni nak bincang hati, kenapa hati yang nombor 2 tu, kenapa hati menjadi keras. Hati manusia, hati kita ni banyak menjadi keras. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalama bighairi zikrillah, fa inna kasratal kalami bighairi zikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi, wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbu al-qasi. Rawahu At-Tirmizi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu memperbanyakkan percakapan selain untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya banyak bercakap selain daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan hati seseorang menjadi keras. Dan sesungguhnya sejauh-jauh manusia daripada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berhati keras. Hadis riwayat Tirmizi. Satu je dalam hadis yang kita nak cakap malam ni, faktor yang menyebabkan ketandusan jiwa ataupun hati menjadi keras, iaitu banyak bercakap benda-benda yang tidak memberi faedah. Tuan-tuan, kita manusia ataupun dalam diri seorang manusia itu, dia ada gabungan jasad dan roh. Tuan-tuan, kita ni ada jasad, ada roh. Kalau jasad kita hebat, cantik, sega, tapi roh kita tak cantik, maka orang itu dia kata tak sihat.
tak sihat juga. Kalau roh cantik, roh tuan-tuan, tapi jasad tak cantik pun kadang-kadang boleh menyebabkan benda-benda yang orang panggil apa, tidak baik berlaku. Okey, dua bentuk material yang Allah Ta'ala jadikan kita manusia ni tuan-tuan, ada dia punya fungsi-fungsinya. Kalau jasad, okey, jasad ni tubuh badan kita ni tuan-tuan, yang kita nampak zahir kita ni, fungsi dia adalah untuk melaksanakan segala arahan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala suruh buat, maka jasad kita kena buat. Dan keupayaan ataupun orang panggil apa, dorongan untuk melakukan ataupun untuk jasad ini melaksanakan dia punya tugasan itu dimainkan oleh apa yang dikatakan sebagai roh. Roh itu kita nak kata apa? Roh seseorang itu pemangkin, tengok dia punya perjalanan jasadnya itu. Dan bila disebut sebagai roh, tuan-tuan, dalam roh itu dia ada nyawa, dia ada akal, dia ada nafsu dan dia ada hati. Dalam roh tadi itu. Dan antara empat benda yang terlibat dengan apa nama yang dikatakan roh tadi itu, benda kan, hati itu tuan-tuan bukan hati yang zahir yang kita nampak orang kata sakit, hati yang sakit, hati yang boleh keluar ketui itu tuan-tuan. Tapi hati yang dimasukkan di sini ialah hati yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat Al-Quran itu, apa dia? Yang disebut sebagai afidah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Hati itu yang termasuk dalam roh tadi itu. Dan masing-masing, okey, roh yang menjadikan akal apa nama kita punya kaitannya dengan jasad tadi itu, dia ada kaitan dengan roh. Dan roh itu dia apa nama nak kata dia punya yang penggerak ataupun yang memain peranan besarnya itu adalah akal manusia itu. Akal kita tuan-tuan, bukan otak. Tapi biasanya orang sebut di otak itulah akal kita ni. Tapi akal kita ni tuan-tuan, dia lebih besar daripada orang kata luar daripada otak itu pun kita ada akal. Okey. Sebab tu ada pandangan, ada pendapat yang menyebutkan, dia kata manusia ini, kalaulah akal seseorang itu akal kita disinari dengan cahaya keimanan, artinya kita berusaha sedaya upaya nak baiki diri itu, akal itu, dia kata waktu itu kebaikan akan menghiasi kehidupan seseorang insan. Sebaliknya, bila akal itu tidak boleh menerima cahaya iman, maka waktu itu yang akan mengambil alih kita, roh kita itu adalah hawa dan nafsu. Nafsu ini tuan-tuan, semua kita ada nafsu. Tak boleh nak kata tak ada nafsu, cuma kita kontrol. Bagaimana kita nak kawal ataupun nak jaga nafsu kita itu supaya dia boleh ikut kita tuan-tuan. Nak kontrol nafsu itulah yang memerlukan kepada akal dan juga perlu kepada gerakan hati yang mendorong kepada kebaikan. Tuan-tuan kan, tapi nafsu lah sebenarnya yang mengindahkan hidup manusia ni tuan-tuan, ialah nafsu. Kalau inilah apa yang
yang cantik-cantik, hiasan apa nama kehidupan kita ni tuan-tuan, nafsu. Waktu kalau orang panggil apa, kalau tak ada nafsu langsung pun orang tu sebenarnya something. Something tuan-tuan. Teruk ikut hawa nafsu sangat pun teruk. Jadi sebaik-baiknya tuan-tuan, nafsu kita didorong ataupun mengikut akal yang digerakkan oleh hati, kan? Yang digerakkan oleh hati. Sebab itu istilah menyebutkan dalam apa nama, kita selalu dengar orang kata hati itu adalah raja segala-galanya. Dia hati, dia cuek ke otak, ke akal, maka akal yang akan nak bawa kita ke mana tuan-tuan. Sebab tu peri pentingnya hati kita itu perlu dijaga, ataupun kita kata apa, perlu, kalau dia kata sakit tadi, dia perlu diubati. Kalau hati kita itu tak sihat, dia perlu disihatkan. Kan kita selalu dengar dengan hadis yang akan manusia dalam ala wa inna fil jasadi mudghah, ada seketul daging, idza salahat, bila cantik daging itu, salahal jasadu kullu, cantiklah kehidupan jasad manusia itu. Tuan-tuan, wa idza fasadat, tapi kalau sebaliknya tak cantik, rosak, fasada al jasada kullu, maka rosaklah apa nama jasad keseluruhannya itu. Apa dia? Ala wahya qalbun, maka itulah yang dimaksudkan apa yang dikatakan sebagai ada hati tadi, qalbun tadi tuan-tuan. Okey. Ketandusan jiwa pada hari ini, pengarang menyebutkan, adalah suatu penyakit yang sangat nampak sekali di tengah-tengah masyarakat. Tuan-tuan, kalau kita renung-renungkan hari ini di kalangan masyarakat kita, ketandusan, dia kata ketandusan jiwa, artinya hati-hati yang tak berapa sihat ni nampak lebih banyak daripada hati-hati yang sihat. Hati yang sejahtera, hati yang sakit itu, hati yang mati, hati yang sakit lebih banyak daripada hati yang sejahtera. Banyak orang yang bersusah hati. Ni PKPB ni kadang-kadang susah hati tuan-tuan. Orang berfikir macam mana nak cari, macam mana nak hidup, fikir kadang-kadang kerja pun tak ada. Orang panggil apa, kerja, kena berhenti kerja. Tapi sungguh tuan-tuan, kena perhati, orang kata ada sektor-sektor lah tuan-tuan, sampai kena berhenti kerja. Ni fikir apa nama, COVID-19 punya cabaran ni. Kan kita yang ada kerja tu, alhamdulillah lagi tuan-tuan, kan boleh ada kerja lah. Orang panggil apa, tak apa nak kelang kabut. Tapi ada sektor yang teruk menyebabkan orang tu susah hati. Susah hati, dia gelisah dan tidak merasa ketenangan fikiran dalam kehidupan. Tuan-tuan, tak apalah, orang itu dia gelisah sebab dia punya ada punca. Punca dia apa? COVID-19, dia terpaksa berhenti kerja. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, ada manusia yang gelisah, ada yang tak rasa tenang dalam hidupnya itu, walaupun dia memiliki segala kemudahan yang dihasilkan oleh teknologi hari ini tuan-tuan. Dia ada belakangnya, dia ada rumah dia hebat, kereta cantik, dia punya kehidupan dari segi zahirnya cantik tuan-tuan, tapi dia gelisah dan dia tak tenang. Kita gelisah juga. Kita gelisah kadang-kadang sebab pasal tak ada apa kan. Kita gelisah pasal tak ada apa. Depa gelisah pasal nak dapat lagi ikut tu. Fikir nak banyak lagi ikut. Tapi tuan-tuan, kegelisahan seseorang itu macam kita yang duk berlaku kita hari ni tuan-tuan, sebenarnya dah berlaku zaman Nabi pun ada sahabat yang gelisah tuan-tuan. Satu hari Nabi tengok seorang sahabat tu gelisah sangat.
Gelisah, nampaklah kegelisahan tu. Nampaklah kegelisahan tu. Pasal bila Nabi tanya, awak nampak lain macam sangat. Dia kata, apalah tak ni, dia kata, aku ni susah hati dengan, dia sebut antara dalam riwayat tu, dia kata aku susah hati antaranya ni desakan hidup barangkali macam kita hari ni lah kot kan, dengan harga barang, dengan macam-macam lah tuan-tuan, sampai dia gelisah. Nabi kata dekat dia, nakkah kamu aku ajarkan kepada kamu, antaranya Nabi ajak kat sahabat tu doa yang selalu kita baca tuan-tuan. Kalau siapa tak baca lagi doa tu, amalkan doa ni, sebab doa ni boleh menenangkan hati. Apa dia doa dia tuan-tuan? A'udzubika minal hammi wal hazan. Semua hafal dah tuan-tuan. Cuma tak tahu kadang-kadang fungsi nak baca hadis tu, nak baca doa tu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buh wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu satu doa yang diajak oleh Nabi supaya kita, orang panggil apa, hati kita jadi tenang. Walaupun waktu gundah, waktu kita susah hati tuan-tuan. Sebab doa tu satu, Nabi sebut minta doa dia hammi wal hazan. A'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi ni susah hati, sesuatu yang akan berlaku, contoh kan, sesuatu yang akan berlaku, susah hati kita nak puasa, susah hati kan, susah hati kita nak puasa, susah hati kita ni nak dengan kehidupan seharian ni kita susah hati. Itu hammi. Hazan duka cita ni pula. Apa dia duka cita ni? Bila kita ditimpa dengan sesuatu musibah, maka waktu itu kita duka cita, hazan. Jadi doalah dengan doa yang diajak oleh Nabi itu. Okey. Orang itu bahkan dia kata jutaan wang telah dimilikinya. Ni manusia tadi ni, tak tenang tadi ni. Macam kita tak tenang pasal tak ada duit, pasal tak banyak duit kan, fikir nak ni kan. Tapi dalam hadis ini, dalam ini pengarang menceritakan bagaimana orang ni jutaan wang dimilikinya, namun kepuasan hidup masih belum dapat dirasainya. Dia tak rasa, dia tak betul lah. Bila orang kata kita ni bila kan nak apa diberikan dengan satu lembah emas, nak satu lembah lagi kan, orang Melayu sebut bagi betih nak paha. Semuanya itu, kata pengarang, berpunca dari hati yang keras. Puncanya hati yang keras, jiwa yang tandus. Lebih kuranglah tuan-tuan, hati yang keras, jiwa yang tandus, dan mata yang tidak pernah menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga sebab tu. Hati yang keras, hati yang keras, jiwa yang tandus, dan mata yang tidak pernah menangis kerana takut kepada Allah. Kita pernah tak tuan-tuan rasa macam gerun sangat kan, takut, rasa macam takut rasa tu, tuan-tuan, ataupun tak pernah rasa. Ya ke tak pernah rasa pun kan, mengalir juga air mata bila ditimpa musibah lah tuan-tuan. Ni maksudnya ini menangis kerana takut kepada Allah, tuan-tuan. Kemudian kekerasan hati itu, hati yang keras itu puncanya daripada banyak bercakap. Satu, banyak bercakap perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, tidak ada hubung kaitnya dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Siapa hati jadi keras? Kerana dalam hadis ini cakap banyak,
Cakap banyak. Cakap, kena cakap tuan-tuan. Jadi cikgu, kalau pergi temu duga, orang tanya sepatah, jawab sepatah, tanya 10, jawab sepatah, pakai pangkah lah. Kan? Kau tanya siapa jadi cikgu ni, contohlah, pasal apa nak jadi cikgu? Saya dengan gaya dia cakap apa semua kan, cikgu ni saya berminat daripada kecil lagi kan, mak ayah saya semua keluarga cikgu, semua kata. Kau tengok cara bercakap tu contohnya kan, cakap banyak itu penting. Tak bercakap, tuan jadi cikgu memang kena cakap kan, tetapi bercakap sesuatu yang tiada kaitan dengan mengingati Allah. Satu. Banyaklah tuan-tuan, hati kerah ni, lagi antara dia kata kerak sangat buat dosa. Itu satu tadi ni, kerak buat dosa, banyak sangat buat dosa tuan-tuan. Dosa kecil, dosa-dosa kecil, dosa besar tu memang lagi teruk lah. Lagi dia kata apa, memandang ringan dengan dosa, pandang tak rasa bahawa dosa itu sebagai satu dosa. Ada tuan? Ada. Dia tak rasa pun kata dia buat tu satu benda yang berdosa. Kesalahan yang dia buat itu dia kategorikan sebagai dosa, dia tak rasa tuan-tuan. Itu antara penyebab hati keras. Oleh itu, bagi orang yang beriman, ini ubat dia, pengarang bagi dekat kita ubat ini. Bagi orang-orang yang beriman, maka hendaklah selalu menggunakan lidahnya untuk berzikir, lisanan zakiran, lidah yang sentiasa berzikir tuan-tuan. Maksudnya ruang dan peluang yang Allah Ta'ala bagi tuan-tuan kan, kalau tak boleh sepenuhnya nak berzikir, isilah dengan zikir itu tuan-tuan. Tak boleh sepenuhnya pun, sebahagiannya kan. Naik kereta seorang-seorang tuan-tuan, sebab tu kita orang panggil apa, kita punya adab tata susila kan, banyak pakai bajunya, dengan naik kenderaannya kan, dengan doa-doa yang diajarnya. Nak berjalan ada doanya, bismillah, pegang tu bismillah tuan-tuan. Itu zikir itu yang disebut sebagai zikir tuan-tuan, yang pada pandangan mata kita duk kata dia adakah ada ni kah, ada kelebihan kah? Ada tuan-tuan, ada tuan-tuan kan, baca doa, kita berzikir kan. Boleh kalau sampai daripada rumah nak sampai tempat kerja tu dengan la ilaha illallah kan, zikir itu tuan-tuan, itu yang boleh menyebabkan hati kita boleh diubati tuan-tuan. Nak mengubat hati yang keras, dia melembutkan hati. Syekh Attaillah As-Sakandari menyebutkan sebahagian daripada tanda matinya hati. Ini lagi ganas tuan-tuan disebut. Tanda matinya hati apabila seseorang itu tak rasa sedih kerana meninggalkan amalan kewajipan. Tuan-tuan, dia tak sedih, dia tinggal solat, dia tak rasa apa-apa pun. Dia tinggal puasa, dia tak rasa apa-apa pun. Kan? Itu yang wajib. Kalau meninggalkan sunat, kebaikan-kebaikan sunat tu, dia langsung tak rasa apa-apalah. Tak rasa apa-apa. Kalau kan contohnya derma, sumbangan, orang bagi sumbangan, dia tak bagi sumbangan, dia tak rasa apa-apa. Contohlah tuan-tuan. Lagi yang tadi tak rasa sedih meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, dan tidak rasa menyesal bila melanggar sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Itu kata Syekh Attaillah. Okey. Selalu menggunakan lidahnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bercakap-cakap perkara yang ada hubung kait dengan maslahah agamanya. Contohnya, paling tidak pun nak bercakap kan,
boleh nak bersembang kan, nak berborak kan, tetapi orang panggil apa, tengoklah kan, ini sampai cakap Allahu Akbar lah tuan-tuan. Kuliah tak ada lah tuan-tuan. Kira tuan-tuan terima kuliah tu alhamdulillah. Perkara atau hubung kait dengan masalah agamanya serta dapat memberikan faedah dalam meningkatkan ketakwaannya. Tuan, seorang sahabat Ibnu Mas'ud menyebutkan, orang mukmin, sifat orang mukmin, kata Ibnu Mas'ud ini, bila dia tengok dosa pada dirinya, seolah-olah dia berada di bawah bukit yang akan menghempapnya. Sepatutnya begitu sikap orang mukmin ni. Bila tengok dosa tu macam rasa macam kita dah tuan-tuan, rasa macam waktu tak semayang lagi ni, rasa macam tersebar tak kena tuan. Tak semayang lagi, duduk kalut buat kerja kan. Contoh semayang pasal apa tuan-tuan? Semayang bagi salam tu lega. Kalau itulah sikap, itulah sifatnya, maka itulah ciri-ciri orang mukmin yang disebut oleh Ibnu Mas'ud tuan-tuan. Kan? Yalah, kita kadang-kadang ada hari yang kita boleh semayang awal apa semua kan. Tapi ada kadang-kadang tuan-tuan, hari-hari yang kita macam, adalah kita banyak kerja kan, klien mai ke apa macam ni kan. Tapi bila boleh tengok lewat lohok ni, tak pukul 3 tak mayang lagi ni, 3.30 boleh angkat takbir, boleh bagi salam tu. Pasal apa tuan-tuan? Lega. Lega tu lah tuan-tuan. Dengan abang kata, bila rasa lega tu lah, tu kira alhamdulillah lah tuan-tuan. Sebaliknya, dia kata orang yang melihat dosa ni umpama lalat yang hinggap di atas hidungnya lalu menepis dengan tangannya sahaja, maka terbanglah lalat tersebut. Itu adalah sikap ataupun sifat orang munafik. Dosa jatuh atas hidung pun dia buang gitu jelah kan, tak rasa apa-apa, boleh tepih macam tu, hilanglah. Patutnya dia kata orang mukmin ni rasa bila buat dosa tu rasa macam ni, bukit nak empat mu, rasa macam tu. Itu sifat orang mukmin ni. Okey. Justru itu kita sebagai orang mukmin sewajarnya berusaha membersihkan hati dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bercakap dengan perkara-perkara yang ada hubung kait dengan maslahah agamanya, atau paling kurang bercakap perkara keduniaan yang dijadikan wasilah ataupun alatan yang dapat membantunya untuk menambah apa jua jenis ketaatan yang akan dicatatkan dalam suratan amal kebaikannya pada hari kiamat nanti. No, tuan-tuan, kalau tak boleh dia kata nak bercakap sesuatu yang orang panggil apa, nasihat apa semua, cakaplah, dia kata soal dunia pun, tetapi sesuatu yang ke arah kebaikan. Ataupun kalau tak mampu juga nak bercakap lagu tu pun rasa tak boleh nak bercakap lagu tu, maka solusinya dia kata berbuat demikian, maka hendaklah berdiam sahaja, jangan banyak bercakap. Tuan-tuan, jangan banyak bercakap. Kata bercakap dikala perlu sahaja. Betul lah kan, Nabi telah sebut dalam satu hadis yang lain, mereka sifat orang beriman itu ialah berkata baik, fal yaqul khaira au liyasmut, ataupun senyap tuan-tuan, senyap. Dan sebagai seorang mukmin,
Untuk membersihkan hati itu antaranya ialah dengan istighfar dan bertaubat. Tuan-tuan, istighfar dan bertaubat. Kita pun kita kata, nak taubat apa ustaz? Rasa macam tak buat dosa apa-apa ke ni? Kesilapan kita, tuan-tuan, kita rasa ataupun kita merasakan kita ini tidak buat dosa. Renung pagi tadi kan, renung pagi tadi macam tak ada buat apa ke ni buat baik je. Kan bangkit pagi, pergi mayang yang subuh baca Quran. Lepas tu tak ada lah kecil-kecil hati orang. Contoh, nak istighfar apa, nak bertaubat tu buat apa? Tuan-tuan, itu sebenarnya kita terpedaya dengan kita punya kehidupan seharian kita, tuan-tuan. Sedangkan istighfar dan juga disebut sebagai bertaubat itu dituntut untuk kita melakukan menyebutnya, tuan-tuan. Kalau Nabi pun 70 kali Nabi beristighfar setiap hari, apatah lagi kita, tuan-tuan. Kita ni, tuan-tuan. So, hafailah. Kita sebut sebagai Sayyidul Istighfar tadi tu. Tuan-tuan, tuan-tuan hafazlah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Itu Sayyidul Istighfar, tuan-tuan, yang dituntut ataupun yang disarankan untuk kita baca 3 kali sebelum malam. Waktu nak malam ni 3 kali waktu siang, waktu pagi, tuan-tuan. 3 kali. Dia kata bila baca tu 3 kali, insya-Allah kita akan terhindar daripada melakukan dosa-dosa ataupun benda-benda yang tak elok lah, tuan-tuan. So, kena hafazlah apa yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar itu. Okey. Kenyataan yang selalu ternampak di hadapan mata kita ialah wujudnya orang-orang yang banyak. Ini ketandusan tadi ni. Dalam masyarakat kita hari ini, ramainya orang yang banyak membuang masa bercakap-cakap perkara yang tidak berfaedah. Ramai-ramai istilah hari ini kita sebut apa dia? Membawang. Tak kiralah membawangkan, menghalia ke apa ke, tuan-tuan, tapi istilah itulah. Dan ada yang lebih hebat pada itu. Dia kata yang berani bercakap benda-benda ataupun perkara yang bercanggah dengan hukum-hukum syarak. Ni ulah dia punya belanjawan 2021 ni serupa dialah seorang ahli ekonomi yang hebatnya. Contoh, tuan-tuan, bukan tak boleh nak ulah, dia agak-agak lah. Ni ulah sampai tak tahulah, tuan-tuan, kan. Ini kena tanya Man lah, kan, orang ekonomi. Bercakap benda yang bercanggah dengan hukum-hukum syarak, berani bercakap sambil merendah-rendahkan ajaran agama yang boleh menyebabkan membawa kepada kekufuran, na'udzubillah. Sampai tahap tu dia kata ketandusan jiwa dan kerahnya hati itu bercakap. Kita nak cakap juga sampai bercakap benda-benda yang tak betul. Dan hati yang keras ini adalah hati yang tidak mudah menerima nasihat daripada orang lain. Tu dia punya SOP yang paling senang. Kita nak ukur hati kita tu, tuan-tuan, kerah tak kerah. Artinya kalau orang tegur, okeylah, boleh terima. Artinya hati kita tu kira alhamdulillah, kita kategori hati yang elok lah, tuan-tuan. Tapi kalau orang kata hang ni cakap ni kena jaga-jaga sikit, dia jaga hang siapa? Hang siapa nak ajak aku? Tuan-tuan. Itu nak abang kata hati tu hati yang kerah tu. Tuan tu. Macam mana kita nak berdepan dengan orang yang hati kerah tu, tuan-tuan? Kan kita pun kadang-kadang perlu kepada, kita sebut sebagai psikologi lah. Psikologi. Selalu melenting, menunjuk rasa besar diri, pantang ditegur,
tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh orang lain, dan hati yang keras sentiasa mendorong membuat maksiat dan kejahatan, serta rasa berat sangat untuk berzikir, bahkan nak membaca Al-Quran pun rasa malas untuk melaksanakan segala jenis ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia bagi tanda-tanda hati keras tu tuan-tuan. Renung-renungkanlah. Mudah-mudahan tak ada lah kat kita tu tuan-tuan. Dia kata apa? Tak boleh tegur, melenting, besar diri, pantang ditegur, tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh orang lain. Kemudian waktu yang sama mendorong ke arah maksiat dan kejahatan, rasa berat untuk berzikir, berat sangat untuk berzikir, macam-macam kadang-kadang rasa macam nak berzikir, nak baca Quran je, adalah dia punya pegang-pegang Quran yang tanya Allah benar tak buat, ditutup Quran, buat benda lain tuan-tuan. Itu mihnah, cabaran dalam kita nak buat kebaikan tu. Okey. Malas untuk melaksanakan segala jenis ibadat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masuk waktu solat, rasa berat sangat dengan ibadat sembahyang itu. Bukan rasa bertuah kerana berpeluang untuk sekali lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan bila masuk waktu solat, tuan-tuan rasa nak kena sembahyang pula dah. Tuan-tuan, ni kadang-kadang dulu saya biasalah buat program kat budak-budak ni, kira sembahyang tak buat program jauh ni di baling tu, naik bas sampai sekat jalan, nak balik masuk sohor kita berhenti. Okey, kita berhenti sembahyang sohor, budak-budak kata apa? Sembahyang lagi. Waktu dibuat program tu, tuan-tuan rasa macam insaf dah. Tuan-tuan. Tapi bila sampai nak berhenti tu, Allah berhenti sembahyang lagi. Sebut bila keluar istilah tu tuan-tuan, kita faham lah. Rasa macam berat sangat nak sembahyang tuan. Tu anak-anak kita tuan-tuan, anak-anak kita. Yang sepatutnya dia kata bila masuknya waktu solat tu, syukur, alhamdulillah, boleh lagi dia tak ada ruang, peluang nak bercakap, nak bersembang, nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bila masuk waktu sembahyang tuan. Itu sikap sepatutnya. Okey, berhadapan dengan Allah, dan kalau bersembahyang maka badannya sahaja yang sembahyang. Tuan, dia kata kalau hati yang keras tu, sifat hati orang yang keras tu tuan-tuan, kalau dia sembahyang, badan sahaja yang sembahyang, hatinya pergi merayau-rayau ke sana dan kemari. Tuan-tuan, tetapi kalau mau melihat suatu pertunjukan yang melalaikan, ni kena atas kepala balik lah, daripada mengerti Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya selalu terpanggil ke sana tuan-tuan. Kita mungkin tak rasa nak pergi tengok pampir jauh-jauh tu, mungkin tidak tuan-tuan. Tapi kadang-kadang nak makan, tak mana Pak Mat Western, tak mana Bukit Minyak, jom tuan-tuan. Saya pasal apa kan, Pak Mat Western, jom. Tapi kalau orang kata jom pergi kuliah, tak mana Pak Mat Western, jauhnya kuliah rasa jauh, masjid pun rasa jauh dah tuan-tuan. Masjid pun rasa jauh dah nak pergi kuliah, nak pergi dengar kuliah tu tuan-tuan. Tapi kalau makan, satu lagi contohnya lah, anytime tuan-tuan nak makan, hang telefon je, hello je, insya-Allah. Tuan, kita lagi. Tapi kalau nak berkuliah, nak ajak pergi kuliah mana-mana atau majlis ilmu mana-mana, rasa macam tu telefon tak apa kot. Itu sikap dan sifat hati yang tak baik tadi. Sanggup bersusah payah untuk sampai ke sana dan rasa ringan walaupun terpaksa mengorbankan apa jua yang diperlukan, asal sahaja maksud di hati dapat tercapai. Jadi tuan-tuan, ngarang membandingkan kita keadaan itu, orang yang hati sejahtera dengan hati yang tak berapa nak sejahtera ini. Anas meriwayatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, antaranya ya
Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hatiku agar sentiasa berada di atas landasan agamamu. Riwayat Tirmizi. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana, ramai-ramai qulubana lah kalau kita seorang-seorang, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Itu antara doa-doa yang kita boleh sarankan, yang kita boleh baca, kita boleh amalkan tuan-tuan. Paling tidak pun untuk kita lah nak asuh, nak didik, nak tarbiyah hati kita sendirilah tuan-tuan, supaya hati kita ni termasuk dalam kategori hati yang sejahtera. Dan tuan-tuan, Nabi berpesan kat kita, dia kata kalau orang itu suka melakukan dosa-dosa ini, sekali buat dosa, maka dia akan meninggalkan disebut sebagai naqtatus sauda, noktah hitam di hati kita tuan-tuan. Dan kalau tidak beristighfar, tidak bertaubat, dia kata hati yang titik-titik hitam itu akan terus melekat di hati, dan akhirnya akan menjadikan hitam, hati itu menjadi hitam tuan-tuan. Cahaya iman menjadi malap, dan titik hitam jika tidak dibersihkan sehingga menyebabkan ianya menjadi selaput kotoran, bertambah menebal dan memberi kesan kepada hati. Kali kita buat dosa tuan-tuan, kita punya naqtatus sauda itu fi qalbihi, di hati itu tuan-tuan. Tapi bila fa'in taba, kiranya dia bertaubat, maka hilanglah dia punya hati-hati titik-titik hitam itu tuan-tuan. Tuan-tuan, mudah-mudahanlah benda-benda itu boleh menjadi orang panggil kebaikan lah untuk kita tuan-tuan. Penyakit-penyakit hati seperti riya, ujub dan sum'ah yang didorong oleh nafsu mengakibatkan seseorang itu menjadi sombong, menjadi takbur dan kufur dengan nikmat Allah. Maka berlakulah pada waktu itu tuan-tuan, dia kata dosa daripada lidah. Bila keadaan itu pendorong itu tuan-tuan, maka lidah menjadi orang panggil ringan untuk, kalau tadi ringan untuk zikir, tapi bila berlaku dosa banyak-banyak ni, dia kata lidah lebih ringan untuk mengumpat. Lidah lebih ringan untuk memfitnah, na'udzubillah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahanlah tuan-tuan, Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan untuk nak mendidik hati kita ni tuan-tuan, menjadi hati yang sejahtera, hati yang hati yang baik, hati yang bukan hati yang mati. Tuan-tuan, hati yang hidup. Sifat hati yang hidup apa dia? Hati yang bersih dan suci daripada titik noda dan dosa. Hati nak bersih, hati yang nak suci, maka hati itu perlu dididik dengan sifat-sifat yang disebut sebagai sifat-sifat mahmudah. Tuan-tuan, sifat mahmud, panjang lagi lah kena cerita. Kita kena hiasi hati itu dengan ikhlas, dengan sikap sifat rendah dirinya, dengan zuhudnya, dengan tak mudah dipengaruhi oleh hawa nafsunya tuan-tuan. Zikrullah itu nak mengubat hati yang tak sihat, dan hati itu menjadi hati yang baik. Jadi rumusannya tuan-tuan, berdasarkan kepada hadis ini, tinggalkan apa yang disebut oleh Nabi itu, apa dia? Meninggalkan percakapan-percakapan yang tidak memberi faedah. Tuan-tuan, tinggalkan sesuatu ni percakapan. Hadis ni lah tuan-tuan, banyak lagi lah yang kau tengok hadis-hadis lain tu banyak lagi, tapi hadis ni tinggalkan percakapan-percakapan yang tidak memberi faedah dalam
kehidupan kita seharian ini, tuan-tuan. Sebab bila bercakap banyak, dia kata menyebabkan hati menjadi keras. Bila hati menjadi keras, maka orang itu jauh daripada Allah. Ab'adan nas minallah. Orang yang jauh daripada Allah itu ialah mereka yang hatinya keras. Na'udzubillah, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan, memberikan kekuatan untuk kita membersihkan hati kita ini, dan kita tergolong dalam mereka yang memiliki hati yang bersih, hati yang suci, insya-Allah. So amalkan zikir-zikir, tuan-tuan, doa-doa yang disarankan, yang disebutkan oleh yang disebutkan sebagai doa al-ma'thur, kan, yang diajar oleh Nabi tentang doa-doa untuk nak didik hati itu, tuan-tuan, kena hafal lah, kena rajin baca doa, kena doa-doa tersebut dan faham doa itu, tuan-tuan, supaya lebih menusuk ke hati, menusuk ke jiwa bila kita baca doa tu, tuan-tuan. Kan, taklah kita baca doa sekadar kita membaca, tapi kita baca dengan kita menghayatinya, insya-Allah, tuan-tuan, kita akan diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik dari kelemahan diri sendirilah. Minta maaf kalau ada tutur bicara yang kurang menyenangkan ataupun panjang daripada biasa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.